Salam sejahtera. Lebih 650 kanak-kanak dari CDC Barat Laut akan mendapat bantuan tahunan $500 setiap seorang di bawah satu skim bantuan baru. Skim itu yang membantu keluarga-keluarga yang mempunyai anak-anak kecil dan setiap anak akan mendapat geran tunai itu untuk sekurang-kurangnya 5 tahun. Skim bantuan Little Steps ini bertujuan membiayai perbelanjaan harian keluarga-keluarga berkenaan agar dapat menumpukan perhatian kepada pembangunan anak mereka. Tidak semua keluarga mempunyai masa dan peluang untuk memupuk rasa ingin tahu serta semangat untuk belajar dalam anak-anak mereka. Ini kerana ada ibu bapa perlu bekerja untuk memenuhi keperluan kewangan keluarga. Oleh itu, skim bantuan Little Steps ini berharap untuk meringankan beban kewangan mereka dan membolehkan ibu bapa meluangkan lebih banyak masa bersama anak-anak mereka. Yang pasti, bantuan kewangan itu sangat membantu. We'll buy for milk powder and pampers, all this, etc. Because the milk powder now has been increased quite a lot, roughly about 40 to 50%. So we'll be basically use our milk powders, all this. Especially with the GST hikes and all that, and being a big family, we also have to make sure that they have enough food, and we also pay the bills on time so that we don't have the late payment charges and all that. Yeah, mainly paying bills. Yeah. Geran ini akan diagihkan kepada keluarga-keluarga dengan anak berusia hingga 6 tahun yang menyertai program Kids Start SG dan menetap di CDC Barat Laut. Ia memanfaatkan dana yang dikumpul semasa kempen pungutan dana CDC Barat Laut yang bertujuan untuk membantu penduduk kurang berkemampuan. Kempen ini dilancarkan 2 tahun lalu dan berjaya mengumpul $2 juta dalam tempoh 7 minggu. Berucap di majlis pelancaran skim ini siang tadi, Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong berkata, bayaran ini boleh menyediakan bantuan segera, lebih-lebih lagi semasa tempoh kadar inflasi yang lebih tinggi ini. Beliau memberi jaminan bahawa pihak pemerintah sedang melakukan yang terbaik untuk membantu rakyat tempatan menangani kesan kenaikan harga barangan. Namun masyarakat juga boleh memainkan peranan. This spirit of mutual support and fellowship is something we must always uphold in Singapore, which means we must keep encouraging ground-up initiatives and not snuff them out as government steps up its social support. We must strengthen social networks on the ground so that they are truly self-sustaining. And that's how we become a truly inclusive society where the government is active in supporting those who need help, but we also have a vibrant network of individuals and organizations playing an active role in strengthening our social compact. Keluarga-keluarganya layak akan disertakan secara automatik ke dalam program ini. CDC Barat Laut juga berhasrat untuk melanjutkan geran ini selepas tempoh 5 tahun. Para penduduk di Ang Mo Kio boleh menikmati kemudahan-kemudahan yang dinaik taraf dalam beberapa tahun akan datang. Sebagai permulaan, pusat bandar estet itu akan dinaik taraf menjadi kawasan bebas hadangan selain mempunyai lebih banyak tempat teduh untuk berehat. Kerja-kerja itu akan selesai menjelang 2024. Sebuah kemudahan baru iaitu Taman Aktif SG akan dibina bagi menggantikan tapak kompleks kolam renang di Avenue 1. Sebuah penghubung taman semula jadi yang baru juga akan diwujudkan untuk merangkaikan para penduduk ke lebih banyak kawasan menghijau. Dalam ucapannya sempena satu acara Tahun Baru Cina siang tadi, Perdana Menteri Lee Hsien Loong berkata ia adalah sebahagian daripada pembaharuan berterusan demi menyuntik kesegaran di Ang Mo Kio. We also work with the shops to upgrade the facades and shop fronts to make it a nice place to shop. So people will come, bring a girlfriend or boyfriend, pak tor, and we hope buy a little bit more things. Awal dari itu, PM Lee berada di Teck Ghee bagi satu acara bersarapan dengan sekitar 500 warga emas. Sebagai sebahagian daripada tradisi memberi sempena Tahun Baru Cina, PM Lee mengagihkan hongpao mengandungi wang tunai dan baucar pasaraya kepada mereka. Beliau mengucapkan kemakmuran dan kesihatan yang baik kepada para penerima. Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam Singapura, Masagos Zulkifli, memberi jaminan Majlis Ugama Islam Singapura atau MUIS komited untuk memperbaiki tahap profesionalisme sektor asatizah.
Ini kata beliau dijangka membuka peluang-peluang pekerjaan dan peningkatan bagi sektor asatiza serta laluan kerjaya dan pembangunan lebih baik lagi. Encik Mas Agus menyatakan demikian menerusi satu catatan Facebook selepas mengadakan pertemuan dengan para pelajar Singapura yang menuntut dalam bidang ukhrawi di Arab Saudi dan Mesir. Mengulas pertemuan beliau dengan para pelajar Universiti Islam Madinah dan Universiti Al-Azhar sejak 2 hari lalu, Encik Mas Agus turut memberi jaminan bahawa MUIS komited kepada usaha memperkukuh institusi-institusi Islam dan melahirkan lapisan asatiza masa hadapan yang disegani. Lantaran itu, beliau mengajak para pelajar yang ditemuinya ini supaya merebut peluang yang tersedia untuk mereka. Dalam catatan Facebook ini juga, Encik Mas Agus menarik perhatian bahawa para mahasiswa Singapura tetap mengikuti perkembangan seperti pemansuhan Seksyen 377A meskipun berada jauh di perantauan. Menurutnya, mereka akur akan peranan penting pejabat mufti dan barisan asatiza Singapura dalam membimbing masyarakat mengharungi masalah kompleks seperti ini. Terdapat sekitar 50 pelajar Singapura yang menuntut di Universiti Islam Madinah dan lebih 200 pelajar Singapura di Universiti Al-Azhar di Mesir. Kedua-dua kunjungan bertemu pelajar Singapura ini merupakan sebahagian daripada rangka lawatan Encik Mas Agus ke Timur Tengah. Permintaan setempat bagi produk kewangan Islam kembali rancak. Ini menyusuli tempoh malap industri itu di Singapura sejak beberapa tahun lalu. Para pakar kewangan Islam yang ditemui di Simposium RISK membuat pemerhatian itu sedang kedudukan kewangan masyarakat Islam semakin mantap. Namun mereka juga mendapati tahap celik kewangan Islam perlu dipertingkatkan. Wartawan Emilia Amin melaporkan. Masyarakat Islam setempat semakin mencatat kemajuan dari segi kewangan. Dalam tempoh sedikat lalu, pendapatan median satu anggota isi rumah naik daripada $1,043 kepada $1,594 sebulan. Selaras itu, nilai kekayaan masyarakat Islam juga mencatat peningkatan dalam tempoh beberapa tahun lalu. Sejak 2017, jumlah keseluruhan zakat yang dikumpulkan meningkat 36% daripada sekitar 40 juta kepada sekitar 55 juta dolar. Ini sekaligus rekod tertinggi dicatat dalam tempoh 11 tahun. Di kalangan masyarakat kita yang mempunyai aset dan mereka mempunyai likuiditi ataupun mempunyai cash yang lumayan. Jadi mereka ingin memanfaatkan cash yang ada pada diri mereka supaya wang mereka tu boleh mendatangkan pulangan yang lebih besar. Bukan saja meletakkan wang mereka dalam fixed deposit ataupun deposit tetap. Jadi mereka nak menjana lebih besar. Okay? Jadi itu di antara sebabnya saya lihat bahawa masyarakat kita sedang mencari produk-produk yang baru, yang inovatif, yang Islami. Menurut pakar industri, permintaan yang kembali rancak bagi produk kewangan Islam dapat dilihat sedang kesedaran agama juga meningkat. Sama ada pelaburan, takaful atau sistem perbankan Islam, minat terhadapnya juga didorong oleh kesedaran tentang pentingnya perancangan kewangan pribadi. Bagaimanapun, para karyawan industri berpendapat tahap celik kewangan Islam dalam kalangan masyarakat Islam setempat masih di peringkat awal. Simposium ini diadakan untuk memperkenalkan masyarakat Singapura Islam akan alternatif dan solusi kewangan dan pelaburan yang berpatuh syariah. Simposium ini diadakan pada masa kini kerana masyarakat lebih terbuka kepada peluang-peluang dan opportunity yang sedia ada di Singapura ini, lebih-lebih lagi pada awal tahun. Menabung dan memastikan kewangan kita mampan untuk keluarga kita, untuk masyarakat dan seterusnya bila kita dah tak ada di dunia ni lagi. Jadi bagaimana kita membuat wasiat dan legasi kita selepas kita selepas kita meninggalkan dunia ini. Jadi ini semua adalah ilmu-ilmu yang penting yang mereka mesti mesti dapatilah. Para anggota panel di simposium ini turut menekankan pentingnya kewangan Islam berkembang untuk memastikan ia kekal relevan. Ini termasuk menyediakan perkhidmatan kewangan Islam yang boleh memberi manfaat bukan hanya kepada masyarakat Islam tetapi juga bukan Islam di dalam dan luar negara.
Seorang pemandu kereta maut dan 7 penumpang bas cedera setelah sebuah kereta merempuh sebuah bas di Yishun malam semalam. Kemalangan tersebut berlaku malam semalam di Yishun Avenue 2 menghala ke simpang Canberra dan Yishun Avenue 3. Video cukup dramatik yang dimuat naik ke laman Facebook SG Vigilante ini menunjukkan bagaimana kemalangan ini berlaku. Sebuah kereta Get Go yang bergerak laju dilihat merempuh dengan begitu kuat sebahagian kanan bas SBS Transit nombor 117 ini. Polis menyatakan pemandu kereta itu yang berusia 31 tahun tidak sedarkan diri ekoran kejadian ini dan diisytiharkan meninggal dunia di hospital. SBS Transit menyatakan lampu trafik menunjukkan hijau bagi laluan pihak bas semasa kemalangan ini berlaku. Di Bedok pula, seorang pekerja 37 tahun maut selepas terjatuh dari tingkat 4 sebuah kondominium. Kementerian Tenaga Manusia MOM menyatakan mangsa tersebut ialah seorang warga Myanmar. Dia sedang mengecat blok berkenaan bersama seorang rakan sekerja menggunakan gondola. Mereka bagaimanapun memanjat keluar untuk mengecat bahagian tembok yang sukar untuk dicapai. MOM menambah mendiang sedang berdiri di atas belebas konkrit apabila dia terjatuh dari tingkat 4. Pekerja itu disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh anggota paramedik. Siasatan sedang dijalankan. Para sukarelawan berbilang kaum dan agama dari Persatuan Rakyat berkumpul hari ini bagi menyemarakkan lagi suasana sambutan Tahun Baru Cina di Pasir Ris. Selain mengagihkan beg perayaan Tahun Baru Cina kepada sekitar 300 penduduk di kawasan itu, inisiatif Mesra Berkongsi juga diharap dapat mengukuhkan lagi jalinan antara penduduk. Tak kira kaum dan agama, para sukarelawan dari Majlis Jawatankuasa Eksekutif Kegiatan Melayu Persatuan Rakyat, Jawatankuasa Eksekutif Kegiatan Melayu dan Jawatankuasa Eksekutif Kegiatan India ini menggembling tenaga tengah hari tadi untuk menceriakan lagi suasana sambutan Tahun Baru Cina. Selain itu, inisiatif #Mesra Berkongsi yang diadakan pertama kali ini juga bertujuan merapatkan lagi hubungan penduduk antara kaum dan agama di daerah Pasir Ris ini. Selain daripada mengagihkan oren-oren kepada penduduk-penduduk, #Mesra Berkongsi juga kita mengucapkan Selamat Hari Raya Tahun Baru Cina kepada penduduk-penduduk di seluruh GRC dan juga kita mengadakan social media mengambil gambar untuk menunjukkan yang kita sebagai walaupun kita kaum berbeza, kita bersatu sebagai satu warga negara Singapura. Kami harap-harap di dalam masa hadapan lagi kita akan dapat membuat program-program seperti ini yang akan dapat mengeratkan lagi silaturahim di antara penduduk-penduduk di Pasir Ris ini, tak kira bangsa dan agama. Harapan yang sama dilahirkan pengerusi IEEC Saravanan M. Govindasamy. Yeah, overall it's a very good initiative. We collaborated with the MAC, Mesra and IAC as a part of the team to celebrate this Chinese New Year with giving out orange to the resident in Pasir Ris town. It's a fulfilled Saturday that we have fun and hopefully, we will do more collaboration on this. Selain buah oren, para penduduk juga menerima kad yang mengandungi maklumat mengenai PA Mesra dan kegiatan yang dianjurkan.